Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbi yassir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah berfirman di dalam Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat sentiasa selawat atas Nabi. Wahai sekalian orang yang beriman, sallu alaihi, berselawatlah sekalian kamu ke atasnya, ke atas baginda Rasul. Wasallimu, dan ucapkan salam sejahtera, tasliman, sebagai kesejahteraan buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu adalah perintah. Allah perintah, dalam bahasa Arab dipanggil fi'lu amrin. Sallu alaihi wasallimu. Dua perintah Allah. Perintah pertama, selawat pada Nabi. Perintah yang kedua, ucapkan salam. Soalan, adakah perintah itu wajib atau sunat? Nasib baik tak ada periksa ni. Wajib atau sunat? Asas dalam fiqh, al-amru yadullu 'alal wajib. Asas dalam usul fiqh, perintah Allah
menunjukkan wajib. Jadi selawat dan salam atas Nabi ni wajib. Cuma alim ulama berbeza pendapat bilakah wajibnya itu. Ini nak sambung tajuk kita, sebab tajuk kita ni dalam bab tahiyat dan juga selawat atas Nabi. Ini rukun solat kan. Okey. Soalnya bilakah wajib selawat dan salam pada Nabi? Di dalam mazhab Syafi'i wajib memberi salam dan selawat atas Nabi pada duduk tahiyat akhir. Itu dalam mazhab Syafi'i. Soalan seterusnya, bila kita beri salam pada Nabi pada tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sambung assalamu alayka ayuhan nabi, itulah salam kita pada Nabi. Nanti warahmatullahi wabarakatuh tu wajib ke sunat baca. Ikutilah jawapannya sebentar lagi. Memang itulah tajuk yang kita akan bincang. Cuma nak diberitahu dalam mazhab Syafi'i, beri salam pada Nabi dalam tahiyat akhir tu wajib. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila pula kita selawat? Selepas itu paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Itulah selawat dan salam yang wajib dalam mazhab Syafi'i pada tahiyat akhir ataupun pada tasyahud akhir. Boleh ingat? Ingat atau tidak? Masuk periksa akhir tahun. Siapa tak dapat jawab, rotan, tak naik kelas. Maka ramailah tak datang periksa nanti. Lepas tu suruh anak ambil rukuk laporan. Anak pun tengok, kenapa lemak merah ni? Mak pun dapat merah berkah ya. Biasa mak marah anak. Baik. Tapi kalau cemerlang ni tahniah lama. Baik, itu contoh je lah. Contoh kak, contoh. Jadi periksa ditangguhkan tahun depan. Semua naik tahun. Alhamdulillah. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, itu mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang menyebutkan perintah itu wajib. Bila wajib? Sebut aja nama Nabi Muhammad, mereka kata wajib selawat sallallahu alaihi wasallam. Itu mazhab yang lain pula. Setiap kali sebut nama Nabi. Ada mazhab yang berkata dalam satu majlis, kalau diulang-ulang sebut nama Nabi, sekurang-kurangnya wajibnya hanya sekali. Kalau tak baca juga selawat salam pada Nabi, dikatakan al-bakhil, itu orang kedekutnya orang itu. Itu orang kedekut, tangkai jering, tai hidung masin. Selawat Nabi pun tak mau. Baik. Jadi itulah perintah Allah, selawat olehmu dan ucapkan salam sejahtera atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Soalan seterusnya, ada orang tanya soalan yang pelik begini. Dia kata, kenapa kita kena selawat pada Nabi? Kenapa kita kena doakan Nabi? Ada yang berpendapat menunjukkan Nabi Muhammad belum selamat, dia kata. Waktu kita kena doakan Nabi. Betulkah jawapan begitu? Ikutilah jawapannya di akhir rancangan nanti. Saya akan jawab di ujung-ujung. Untuk apa kita selawat atas Rasul? Kita minta, ya Allah, Allahumma, ya Allah, salli ala Muhammad, kau sejahterakanlah Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Begitu juga pada ahli keluarga dan sahabatnya, berikanlah pada mereka keselamatan. Dah tengok, dia kata, tengok kita doakan Nabi, menunjukkan dia kata Nabi belum selamat. Jawapannya nanti di hujung rancangan nanti. Kerana saya nak sambung tajuk kita masih lagi tahiyat awal ke tasyahud, tahiyat ke tasyahud tajuknya?
Dalam kitab ni tajuknya tasyahud dalam solat. Apa beza tasyahud dengan tahiyat? Apa beza tasyahud dengan tahiyat? Sama? Tak sama. Tahiyat mula dengan at-tahiyat. Macam namanya tahiyat. Tasyahud diambil ujung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bezanya pada makna tahiyat maknanya kemuliaan, tasyahud maknanya kesaksian, penyaksian, tapi bendanya sama, bacaannya sama. Jadi nama saja beza ya. Dia sama macam orang Kelantan dengan orang KL. Orang KL kata beg plastik, orang kata dok rayaknya supek lenyak. Supek ngok-ngak. Jabe. Ikut kamu lah. Saya ngaji Kelantan dulu pening. Tak. Orang kampung saya kata buah mempelam. Orang Kelantan kata buah pauh. Kok semua benda sama aja. At-tahiyat ke tasyahud ke sama. Dan kita dah bincang dalam kitab ini banyak riwayat tentang tahiyat tasyahud ni. Yang kita amalkan yang mana satu ni? Pada bilangan 160 yang kita amalkan ialah hadis riwayat Ibnu Abbas. Kita membacalah at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah yang kita doa amalkan selama kini betul. Kalau dah betul, mengapa belajar yang lain pula? Supaya tengok orang lain pun betul. Jangan ingat kita je betul, orang salah. Orang salah, kita betul. Kita betul, orang salah. Semua kita betul, kerana semua kita mengamalkan hadis apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung kita hari ini muka surat 129. Selepas hadis 166 tu, 166 di bawah itu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Kata Al-Imam An-Nawawi, semua riwayat tersebut merupakan jenis-jenis bacaan tasyahud. Jadi Imam Nawawi bagi tahu semua riwayat yang kita dah belajar tu menunjukkan ada banyak jenis bacaan tasyahud. Yang kita amalkan satu daripadanya itu. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan yang ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 3 hadis. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Ibnu Abbas, dan hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Ini adalah perkataan Al-Imam Al-Baihaqi. Baik, ulama-ulama lain mengatakan ketiga hadis ini sahih, dan yang paling sahih adalah hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Yang kita amalkan hadis riwayat Ibnu Abbas. Sebab apa? Sebab apa kita amalkan hadis riwayat Ibnu Abbas? Pada pengajian yang lepas, bilangan 159 160 itu, kita amalkan riwayat Ibnu Abbas kerana makin banyak kita berdoa semakin bagus. Tu beza dia. Tengok yang kita dah amalkan ada 4: at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Yang sebelum tu at-tahiyatul lillah wa salawat wa thayyibat. Jadi makin banyak kita puji Allah, semakin bagus. Kemudian kata Imam Nawawi, perlu difahami, i'lam, ambil maklum,
bahawa boleh mengucapkan lafaz tasyahud dengan semua zikir yang telah disebutkan di atas tu. Pilihlah mana pun nak baca, kata Imam Nawawi. Kata orang kampung kawan saya, kokmu lah. Kokmu. Dulu ngaji Kelantan, kita dah tanya kokmu lah. Nak mana amal yang mana satu? Semua sah belaka. Demikianlah ditegaskan oleh Imamuna Asy-Syafi'i dan para ulama yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Di sinilah kita lihat besarnya jasa alim ulama. Kalau mereka sahabat-sahabat tak ajar, kalau alim ulama tidak mengambil ilmu ini, kita pun tak tahu nak baca ke mana. Inilah jasa alim ulama. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan al-ulama'u warasatul anbiya. Nabi-nabi itu pewaris, ulama-ulama adalah pewaris nabi. Sebagai pewaris nabi, kita sanjung mereka. Jangan jadi golongan yang menghina ulama-ulama. Imam Syafi'i tak betul, Imam Abu Hanifah tak betul. Dia seorang je betul. Bukan marah kak, bagi tahu. Sebab ramai juga yang ikut orang macam tu. Semua orang tak betul, ulama-ulama tak betul. Pas siapa yang betul? Nak suruh ikut dia seorang betul, padahal dia lagi tak betul. Baik, jadi kita belajar ni elok-elok tak? Dari Imam Nawawi ni agak terbuka. Apa yang Imam Syafi'i tegaskan, apa yang ulama lain riwayatkan, semuanya bersumberkan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya nak baca tasyahud, ikut riwayat mana, ikutlah, tak ada masalah. Jangan kita nak balah-balah dalam bab ini. Inilah namanya khilafiyah, berbeza pendapat. Bacaan tasyahud yang terbaik menurut Imam Syafi'i adalah hadis riwayat Ibnu Abbas. Disebabkan di sana terdapat tambahan, ada tambahan lafaz al-mubarakatuh. Makin banyak kita memuji Allah, semakin bagus. Itulah yang diambil oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan para ulama lain rahimahullah mengatakan, kerana lafaz tasyahud yang diperintahkan bersifat relatif, maka lafaz daripada perawi berbeza-beza. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Jadi nak disebutkan di sini, jadi berbeza-beza sebab sahabat duk belajar dengan Nabi berbeza-beza. Itu saya ulang balik, ini namanya berbeza pendapat ya. Batu jangankan kata dalam masalah tahiyat, Al-Quran sendiri pun sahabat-sahabat ada 7 gaya bacaan. Ada yang kata 10 gaya bacaan. Masa zaman dulu pun masing-masing kata mereka lah yang baca Quran ikut cara Nabi. Akhirnya ulama-ulama Al-Quran mereka buat satu syllabus, namanya qiraah. Itu ada qiraah 10 tu. Kita duk baca qiraat Asim daripada Hafaz an Asim. Ada yang baca qiraat yang lain, itu sebab baca tak sama. Wadduha, mari dia punya qiraat wadduha, wallaili idza saja. Itu yang orang Perak rasa gembira, tak sangka rupanya ada qiraat Perak kita. Itu bukan qiraat Perak yuk. Ada orang Parit, mak metu teman orang Parit yuk. Mak metu pak metu biar apa sekaya teman orang Muar. Mak metu itu orang Perak pergi Mekah, dengar Imam Mekah baca wadduha wallaili idza saja. Tak sangka Imam Mekah orang kita. Imam Mekah bukan Arab, bukan orang Perak yuk. Orang Perak sungguh lah. Itu qiraat dia. Itu bukan qiraat Perak.
bukan kira orang Paris, orang Kuala, bukan. Jadi dalam bacaan Quran pun beza pendapat, apatah lagi kita yang baca tahiyat tasyahud dalam solat pun beza pendapat. Jadi semua betul kerana riwayatnya semuanya sahih. Jadi bacalah kot mana pun. Baik. Jadi Imam Syafi'i ambil bacaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Itulah yang kita amalkan hari ini. Lafaz yang dipilih dianjurkan daripada ketiga. Yang pertama di atas, yang dibaca secara sempurna. Apabila hanya ingin dibaca sebahagian, apakah boleh? Nak cepat, nak baca ringkas-ringkas, boleh tak? Yalah, kita nak cepat bayang tarawih. Tengok imam baca laju, imam muda, bacaannya fasih. Kita ni dah imam tua. At-tahiyatul mubarakatus salawatut. Imam muda tahiyatul mubarakatus, laju dia. Jadi kita ni baru-baru dia dah bagi Assalamualaikum Allah. Jadi boleh tak kita nak ringkaskan bacaan kita? Boleh. Macam mana? Tengok di sini. Lafaz al-mubarakat, as-salawat, at-tayyibat dan az-zakiyat, hukumnya sunat dia baca. Dan bukanlah merupakan syarat sahnya tasyahud. Apabila lafaz ini dihapus secara kesemuanya, atau kita hanya baca begini, at-tahiyatu lillah, sah, tapi sampai habislah. At-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah pun kita tak baca. Sebab yang wajib beri salam, akak beri salam sampai habis ke? Dah, assalamualaikum, takat tu je. Warahmatullahi wabarakatuh, sunat je. Rupanya dalam tahiyat pun boleh baca ringkas ya. Ini sudah bagus. Malas betul orang ni ya. Habis tu Imam Nawawi mengajar ni biar kita ni cerdik. Yang kita buat tu betul dah. Rupanya ialah kadang-kadang kita sakit perut nak cepat, kaki dah lenguh, bengkak-bengkak, gaut macam-macam tu Jadi kalau baca panjang-panjang ni kan mau meninggal awal. Jadi kita nak baca ringkas, boleh, kata Imam Nawawi. Caranya begini. Jadi kita dah belajar at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Rupanya yang wajib dibaca setakat at-tahiyatulillah. Tinggalkan al-mubarakatus salawatut tayyibat, tinggalkan boleh, kata Imam Nawawi. Yang kedua baca setakat assalamu alayka ayuhan nabi, beri salam pada Nabi, sebab wajib beri salam pada Nabi pada tasyahud yang akhir. Warahmatullahi wabarakatuh tak baca pun tak apa, sunat. Kemudian bacalah assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nanti tersyarahkan wa anna muhammadar rasulullah tu macam mana pula baca dia. Ulang balik. Jadi kata Imam Nawawi, apabila lafaz ini dihapuskan, yang mana kita tak nak baca ni, al-mubarakatus salawatut tayyibat, tak nak baca tu, tak apa, kata Imam Nawawi. Kerana bukan syarat sah tasyahud. Jadi yang wajib hanya membaca at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hinggalah akhir. Maka hukumnya harus maknanya boleh kita buat begitu. Sah tasyahud kita, sah tahiyat kita.
Tidak ada perbezaan pendapat dalam hal ini dalam mazhab kita Syafi'i. Tak ada beza pendapat. Boleh. Saya ulang balik. Nak baca ringkas kan? Nak baca ringkas kan? Ngangguk je lah. Yalah, kadang-kadang kita ada hajat nak cepat. Begini. Ya, baca at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Selawat sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak payah nak cepat betul. Assalamualaikum. Belah kiri pun tak payah. Ini memang dah sakit perut, nazak subuh ni, nak beranak subuh ni. Sah bayang kita sakat itu sah. Saya ulang sekali lagi. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. Okey, boleh keluar. Macam tu je sah bacaan kita tasyahud akhir, salawat dan salam. Ya, 3 rukun itu sah sedemikian rupa. Jadi tidak ada perbezaan pendapat. Maknanya sepakat ulama Syafi'i kata itu je yang wajibnya. Jadi yang kita duk tambah al-mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu sunat saja sebenarnya, ya. Sunat saja, tambahan-tambahan. Sama juga kita beri salam warahmatullahi wabarakatuh pun sunat juga. Sedangkan lafaz assalamu alayka ayuhan nabi hingga akhir maknanya assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hukumnya wajib dibaca. Itu namanya tasyahud ataupun tahiyat. Sampai situ wajibnya. Tidak boleh dihapus sedikit pun. Kecuali pada lafaz warahmatullahi wabarakatuh. Tu tak baca pun tak apa, sunat aja. Jelas atau tidak? Sebab akak ni semua nak cepat ni, tengok ni. Pasal apa ni? Yalah ustaz, nak masak drama Korea tu ada sambungan dia. Yang tu jangan buat pasal. Cuma belajar ni nak faham mana yang wajib, mana yang sunat. Yang kita buat itu memang terbaiklah, masuk semua sekali, yang wajib dan yang sunat. Cuma kalau nak faham secara ilmiahnya, itu sajalah yang wajibnya. Okey. Jadi bagi salam pada Rasul, assalamu alayka ayuhan nabi, wajib. Cuma menyebut warahmatullahi wabarakatuh sunat saja. Samalah kita bagi salam assalamualaikum, itu salam. Warahmatullahi wabarakatuh sunat aja. Ya, cuma sembahyang je lah. Sembahyang pun wajib setakat assalamualaikum warahmatullahi sunat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ringkas ya. Malas betul Tapi bagi salam kan biasa, bagi salam kat orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Tuan Mak, siapa pula nak ceramah ni? Tak pernah kita buat sampai situ. Tak ada. Sekat yang wajib assalamualaikum aja. Begitulah beri salam pada Rasul. Yang wajibnya assalamu alayka ayuhan nabi. Maka padanya ada 3 pendapat dalam kalangan para ashabuna Syafi'i, sahabat kami itu maknanya ulama-ulama Syafi'i. Pertama, dan inilah pendapat yang paling benar, adalah tidak harus, tak harus maknanya tak boleh dihapus. Kerana inilah petunjuk daripada dalil hadis, dan kerana hadis-hadis yang ada semuanya menegaskan lafaz tersebut. Ini pendapat yang paling bagus yang kita doa amalkan selama kini. Habis ustaz doa ajak buat pening, ini kan namanya belajar.
Jadi yang kita duk buat tu betul. Itu sebab saya kata belajar ni dia ada primary school, secondary school, high school, masuk pula diploma, ijazah. Kita ni kan nak masuk dah master. Itu namanya upgrading, you know, upgrade. Baik itu bila kita upgrade ilmu, kita boleh faham mana wajib mana sunat. Tak timbullah isu kita nak kata tu betul ni tak betul dah. Baik tu bila orang belajar zaman sekolah dulu kan, primary, macam mana bab niat? Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Itu masa primary. Bila kita dah belajar, rupanya niat itu ada 3, qasad, ta'arud, ta'yin. Rupanya yang wajib aku solat fardu zuhur, takat tu je wajib niat. Kerana Allah 4 rakaat sunat aja baca. Apa takbir tu pendek aja, Allahu Akbar. Sebab kita sudah upgrade kita punya pengetahuan. Sampai satu peringkat kita faham niat itu adalah apa yang terbetik di hati, itulah niat. Maka kita angkat tangan, Allahu Akbar. Kita tahu kita sudah berniat bayang zuhur. Macam akak datang ke masjid surau kuliah duha, adakah masa keluar rumah akak berniat sahaja aku menuju ke masjid mukhlisina lahuddin 4 rakaat, kata ada 4 rakaat, menaiki kereta dan menumpang kawan aku menuntut ilmu dengan Ustaz Raihan kerana Allah Ta'ala? Tak ada usolli pun. Mana yang pergi kuliah duha bang, awak tak niat? Memang saya dah berniat nak pergi duha. Tak ada usolli pun, ayah. Itulah niat. Punya niat tu kat situ lah. Amal orang kat tangan bayang tu Allah. Cuma kita tahulah kita ada qasad, aku bersolat fardu pada apa? Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kalau sembahyang sunat 2 aja, qasad dengan ta'yin aja. Aku solat duha, tak sebut sunat, memang jadi sunat. Aku solat hajat, aku solat tahajud. Habis tu selama ni saya belajar kat sekolah sahaja aku solat sunat, ba'diyah salat, ba'diyah zuhur. Ustaz saya mengajar pula saya solat sunat selepas zuhur. Tak sama. Ustaz dia mengajar ba'diyah, ustaz saya mengajar selepas. Ustaz saya mengajar after zuhur. Punya niat bukan bahasa Arab kan, niat bahasa yang kita faham punya ya. Apa namanya, upgrade faham kita. Jadi tahiyat duduk sinilah juga tahiyat ya. Jadi bukan semua bacaan tahiyat itu wajib. Cuma pendapat yang pertama mengatakan tak boleh kita nak buang-buang ini, jangan. Sebab Nabi dah ajar macam tu, follow the rules sajalah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan harus boleh kita nak hapus, sebab yang wajibnya begitu. Yang ketiga kata hanya harus menghapuskan kalimah wa barakatuh, tak boleh hapus pada warahmatullah pula begitu. Jadi 3 pendapat. Yang mana betul? Kan dah dikata tadi semua pendapat ni betul. Yang paling bagus, bacalah macam mana kita baca selama kini, ambil daripada hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita nak faham betul-betul, rupanya yang wajib, saya ulang balik, yang wajib at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu sampai situ wajib. Dan selawat pun paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad. Itu selawat. Kemudian beri salam, assalamualaikum. Selesai masalah kita. Itu yang wajibnya. Baik. Kemudian dia
nampak khilaf-khilaf dia tu. Salah seorang daripada kalangan teman rapat kami, teman rapat ni maknanya ulama Syafi'i yang sezaman dengan Imam Nawawi, iaitulah Abul Abbas bin Suraij, mengatakan boleh kita meringkaskan lafaz tasyahud begini: at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayuhan nabi, salamun ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi lebih bagus kalau baca dengan assalamu alayka, ya. Yang itu dibaca salamun alayka. Lebih bagus baca dengan assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Baik. Kemudian pada kalimah asyhadu an la ilaha illallah, yang ini kena ambil perhatian, jangan tertinggal waw pada wa anna muhammadar rasulullah. Kita biasa amalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul? Betul. Dua kali asyhadu kan? Dua kali asyhadu. Itu namanya dua kalimah syahadah. Dua asyhadu. Asyhadu maknanya aku bersaksi. Okey. Tetapi dalam ilmu fiqh, kalau baca sekali asyhadu sah dengan syarat waw pada wa anna tu jangan dibuang waw tu. Kalau dibuang waw tu tak sah kita punya tasyahud. Jadi kena baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, kena ada waw tu kena ada, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik. Ataupun kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi waw itu baris atas jangan dibuang. Maksud saya begini, kalau dia baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tak sah. Kenapa tak sah? Wa pada wa asyhadu dia buang. Tak boleh buang. Sebab itu antara syarat orang nak masuk Islam mengucap dua kalimah syahadah. Jadi siapa-siapa mengajar orang masuk Islam, wa pada asyhadu yang kedua tu jangan dibuang. Dia kena ajar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Wa itu dipanggil penghubung antara syahadah pertama dengan syahadah kedua, dihubungkan dengan wa, dan rupanya kalimah wa yang bermaksud dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah itu mustahak, barulah bercantum dua kalimah. Jadi wa itu dipanggil, wa itu sebagai penghubung. Orang Melayu panggil kata hubung, kata penghubung. Baik, boleh faham maksud saya ni? Faham ya? Ini walaupun remeh, tapi itulah bicara soal fiqh dalam syahadah. Jadi kalau orang syahadah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia macam taklim dua kalimah ni. Dia kena letakkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Boleh. Itu dalam tahiyat lebih-lebih nak dijaga. Tetapi kalau azan dia tak boleh tambah waw pada asyhadu anna muhammadar rasulullah, tak sah pula. Bukan tak sah, tak kena. Orang azan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Baik.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mesti dengan a. Kalau Bilal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, Bilal ni tak kena pula, tak kena, sebab dalam hadis azan dia tak ada waw di situ. Beza dengan tahiyat dan mengucap dua kalimah syahadah. Boleh faham? Itu perbahasan secara ilmiah. Kalau nak tahu macam mana syarat-syarat syahadah, nampak simple aja, tapi ulama fiqh kita perinci dah masalah ini supaya kita maklum antara syahadah asyhadu an la ilaha illallah dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mesti bersambung. Mesti bersambung. Jadi waw itu jangan ditinggalkan. Maka kalau ditanya, saya baca syahadat, saya baca tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak sah maya. Mesti ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tayyib. Kemudian assalamu alayka, dia tadi dia baca salamun alayka, lebih bagus dibaca dengan assalamu alayka. Samalah kita bagi salam, assalamu alaikum, tapi boleh kita beri salam salamun alaikum, boleh. Itu bahasa Arab dipanggil ma'rifatan dan nakiratan. Tak faham tak apa, ikut di ustaz. Batu orang kata kita ni ikut Nabi lah, tapi macam mana pahaman itu kita kena jelas. Kalau orang mengajar ilmu nahwu, dia ada makrifah dan nakirah. Jadi nak cerita panjang kena masuk kelas nahwu bahasa Arab pula nanti. Dia macam orang putih, you know, orang putih, you know, bottles, the bottle. Kalau botol, tolong ambilkan saya botol. Yang mana boleh. Tapi kalau ambilkan saya botol itu this one lah, you know, that the bottle, you know. Kalau I kata please take bottle, which one? It's up to you. I kalau marah, I speaking, I don't care. Okay, orang Arab begitu juga. Salamun itu nakirah. Tapi kalau assalamu itu dengan ma'rifah, itu yang kita panggil the bottle. This one, this bottle. You know? Okay, itu namanya assalamu. Batu bagi salam tu biar ada alif lam, assalam. Assalamu alayka. Okay. Demikian juga lafaz assalamu alayna dengan lafaz dengan alif dan lam. Dan kalau belajar bahasa Arab, kalau sudah ada alif lam, dia tidak boleh ada tanwin di hadapan. Tanwin ni baris dua depan. Tak boleh assalamun, tak jadi. Kalau sudah ada alif lam di depan, dia tidak boleh ada tanwin di belakang. Tapi kalau tidak ada alif lam, dia baca dengan tanwin di belakang, salamun. Jadi kalau ada alif lam, dia tak boleh baris dua di belakang tu. Tak boleh assalamun, tak kena, dia punya nahwu dia, grammar dia salah. Itu sebab kalau grammar salah, nanti salah dia punya makna. Macam kawan saya belajar cakap orang putih, dia nak pergi keluar, dia kata I'm sorry, I want to pass away. Kita tak faham bahasa orang putih, tapi kita tahu tu salah dia cakap. Nak kalau you nak go away, okey lah. Nak pass away pula, dia kata. Sama dengan orang bypass dengan macam-macam kan, ada flyover, macam kan, itu bahasa orang putih macam tu juga. Arab pun macam itulah juga dia. Ready? Are you ready? Ini persembahan dia yang terakhir sebelum dia orang nak balik sambung belajar, insya-Allah. Masa dia balik besar ini, 3 bulan balik sudah besar ini. Ini bekal untuk 3 tahun.
Nanti balik besar ni lagi ya. Ala kulli hal. Masalahnya dengan bapak-bapak dia terbabit sekali. Sebab dia orang makan, bapak layan. Tak makan kan rugi pula. Layan dia orang makan. Sudahnya kita pun sama-sama naik badan. Seorang berapa kilo naik? Ada 10 kilo. Tu hari saya ingat dia balik besar ni ya. Kurusnya. Kat mana tidur ni kak? Kat tahiyat. Qala musannif rahimahullah, kata Imam Nawawi, sebahagian teman rapat kami, teman rapat ni ulama Syafi'i, mengatakan kedua-duanya boleh digunakan. Maknanya kalau nak baca salamun alaika pun boleh, tetapi namun yang terbaik adalah dengan lafaz assalamu alaika dengan alif lam, kerana riwayatnya lebih banyak dan kerana lebih berhati-hati. Baik, itu cerita tentang kita nak baca tasyahud ataupun tahiyat. Sedangkan tentang bacaan basmalah sebelum tahiyat, adakah boleh? Adalah seperti berikut. Kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan sebuah hadis marfu' dalam Sunan An-Nasa'i, Sunan Al-Baihaqi dan selain kedua-duanya tentang penetapan tambahan basmalah. Telah berlalu dalam hadis Ibnu Umar. Kalau kita buka yang lepas, bilangan 166 itu, bilangan 166 pada indeks kitab ni, tengok balik, kami riwayatkan dalam kitab Muwatta karya Imam Malik, dalam Sunan Al-Baihaqi dan selain keduanya dengan sanad yang sahih sanadnya daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa dalam tasyahud beliau membaca bismillah, at-tahiyatu lillah, as-salawatu lillah, az-zakiyatu lillah, assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, syahidtu an la ilaha illallah, syahidtu anna muhammadar rasulullah. Itu okey. Jadi boleh ke tak boleh? Jadi ini namanya masih ada amal-amal begitu. Telah berlalu dalam hadis Ibnu Umar, tetapi Imam Bukhari, Imam Nasa'i dan para imam hadis yang lain mengatakan tambahan bacaan basmalah tidaklah sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu tadi dikatakan sahih, inilah namanya kadang-kala timbul berbeza pendapat kerana ulama-ulama hadis sendiri berbeza dalam menentukan hadis itu sahih atau tidak sahih. Tersebab jadi khilaf. Maka itulah kita nasihatkan kepada ustaz-ustaz zaman kini, ini sahih, ini tak sahih. Kita ni ngaji tak tahu mana pun, tapi kadang-kadang kita berani sangat nak kata tak betul, tak ikut Nabi. Jangan mudah begitu. Ulama-ulama dulu mereka walaupun berbeza pendapat, tapi mereka saling hormat menghormati. Bahkan Imam Nawawi bawa masuk hadis Abdullah bin Umar ini kerana Imam Malik kata hadis ini sahih, tapi Imam Bukhari kata hadis itu tidak sahih. Jadi kita hormat. Jadi kalau ada orang doa amalkan bismillah, at-tahiyatu lillah, dia betul kerana dia mengamalkan hadis yang lain. Okey, boleh faham itu. Sebab hari ni kan ada setengah-setengah ustaz kan macam angkat takbir begini. Kita mazhab Syafi'i, kita angkat takbir kan tangan kita kan setentang dengan bahu kan. Dia kata setentang dengan bahu, kita kata setentang bahu, dia setentang bahu. Siapa betul? Setentang bahu ke setentang dengan bahu? Cik jawab. Saya ulang balik. Angkat takbir setentang dengan bahu atau setentang dengan bahu? Dua-dua betul. Yang kita amalkan setentang bahu, ibu jari bawah cuping telinga, jari atas setentang dengan atas telinga. Kita betul, dia pun betul.
Tiba-tiba dia kata dia betul, kita tak betul. Itu yang kita naik angin tu. Lain kali jangan mudah nak menyalahkan orang, sebab masing-masing kita berbeza pandang. Kita angkat takbir Allahu Akbar, tangan letak bawah atas pusat ke atas pusat, atas pusat ke atas pusat, atas pusat ke atas pusat. Berbeza pendapat. Jawapannya atas pusat. Dua-dua boleh. Mazhab Hanafi bawah pusat. Yang mana betul? Semua betul. Mazhab Maliki lepas tangan. Mazhab Hambali atas dada. Semua ada dalil. Mazhab Syafi'i antara dada dan pusat, antara dada ke pusat. Jadi antara dada ke pusat, sini pun atas pusat, sini pun atas pusat, sini pun atas pusat, ini pun atas pusat, bawah dada. Kan senang kalau dah belajar. Ini dia je betul, sampai dia begitu pula. Kalau belajar lagi hadis, mazhab Syaukani, Imam Syaukani seorang ulama hadis, mazhab dia begini, dah macam rama-rama, dia ada hadis dia. Yang tak betul, ini Ultraman Gamma, itu tak betul. Okey, Allah Rabbi. Okey. Jadi kita tak salah gaduh-gaduh. Ini dia ingat dia saja belajar. Atas pusat, atas bahu, dada, atas bahu, setentang bahu, setentang bahu. Ya. Allah Rabbi. Ini cerita bab tahiyat pun banyak khilaf ulama. Sambung lagi. Jadi basmalah. Kalau tengok riwayat Ibnu Umar, Imam Malik kata hadisnya sahih, Imam Bukhari kata hadisnya tak sahih. Kebanyakan sahabat kami ulama Syafi'i mengatakan tidak disunatkan membaca basmalah sebelum tahiyat ataupun tasyahud. Itu yang kita dah amalah. Kita mula dengan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Sebahagian teman rapat kami mengatakan disunatkan, mulakan dengan basmalah, bismillah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Yang benar adalah, maksudnya yang lebih tepat ialah kita yang kita amalkan tidak perlu membaca basmalah sebelum tasyahud, kerana kebanyakan para sahabat yang meriwayatkan bacaan tasyahud tidak menyebutkannya, tak menyebutkan mulakan dengan basmalah dalam riwayat mereka. Kemudian urutan dalam bacaan tasyahud hukumnya sunat dan bukan wajib. Tahu urutan? Urutan ni macam kita baca Fatihah, wajib tak ikut urutan? Wajib. Bismillahirrahmanirrahim, namanya tertib. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wajib tertib. Fatihah 7 ayat tu tak sah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Maliki Yawmiddin, Ar-Rahmanir-Rahim, sukati baca, tak sah. Tetapi dalam tasyahud akhir, dalam tasyahud ni kita baca tak ikut tertib, boleh. Sunat aja tertib, bukannya wajib. Apabila sebahagian lafaz didahului daripada sebahagian yang lain, maka hukumnya sah menurut pendapat yang asah, yang benar daripada kebanyakan para ulama. Demikianlah Imam Syafi'i menegaskan perkara ini dalam kitabnya yang bernama Ini tambahan dia ya. Jangan pula nanti pening kepala, apa ceritanya ni? Ceritanya, adakah kita
ikut tertib pada tahiyat tu wajib? Jawapannya tak wajib. Tapi tertib pada Fatihah wajib tak? Wajib. Tertib pada bagi salam, Assalamualaikum, wajib ke? Tak wajib. Boleh terbalik, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, sah. Macam cuma jangan buatlah makruh. Tapi andai kata kita pergi masjid tu imam sudah buat benda pelik, Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, dia beri salam, dia jawab lah, sah. Cuma kita tengok pelik, terbalik pula dia. Waalaikumsalam warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, sah. Takbir tak boleh terbalik. Allahu Akbar tak boleh, Akbarullah tak boleh. Jadi maknanya ada yang boleh tidak ikut susunan. Jadi kalau takbiratul ihram kena ikut susunan, Fatihah kena ikut susunan, bagi salam sunat aja ikut susunan. Demikian juga tasyahud akhir wajib baca tasyahud, tapi tidak ikut susunan tak apa, sah, kerana sunat saja kita susun. Jadi kalau kita baca terbalik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah, sah. Cuma menyusahkan kita pula. Dah biasa ikut susu. Cuma ni belajar, ini belajar, bukan suruh buat. Ini namanya belajar. Ya. Pendapat yang lain mengatakan bahawa harus dibaca secara berurutan seperti suratul Fatihah. Namun bukti akan bolehnya perkara tersebut adalah didahului lafaz salam atas lafaz syahadah pada sebahagian riwayat, dan diakhirkan pada riwayat lain sebagaimana yang kami kemukakan di atas. Sementara surah Al-Fatihah lafaz dan urutannya adalah mukjizat. Oleh kerana itu surah Fatihah tak boleh diubah-ubah susunannya. Cerita susunan dalam bacaan ya. Surah Fatihah tak boleh kita ubah-ubah. Berbeza dengan tasyahud tadi. Tidak diperkenankan juga tasyahud dengan selain bahasa Arab bagi orang yang mampu membacanya dalam bahasa namun mana dia? Bagi orang yang mampu membaca dalam bahasa Arab. Namun bagi yang tidak mampu, boleh tasyahud dengan bahasanya sendiri, dan harus, bukan harus, wajib belajar. Bukan harus di situ, harus maksudnya wajib belajar sebagaimana yang kami jelaskan pada perbahasan takbiratul ihram. Baik, di sini pula antara tajuk bincang kita pada bacaan tasyahud ini. Jadi syarat-syaratnya kita dah sebut hari itu, syaratnya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Syaratnya mesti dalam bahasa Arab bagi yang mampu. Siapa yang tak mampu ni? Yang tak mampu ni yang baru masuk Islam, yang baru belajar-belajar. Ya, jadi mereka boleh baca dalam bentuk terjemahan. Saya ulang balik, rukun bacaan dalam solat ada 5 kan? Dalam solat ada 5 rukun bacaan. 1, takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surah Fatihah pada setiap rakaat. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir, tahiyat akhir. Yang keempat, selawat atas Nabi selepas tahiyat akhir. Yang kelima, salam yang pertama. Ini namanya rukun solat, rukun bacaan. 5 je. Di dalam 5 ni, Fatihah tak boleh terjemah kalau dia tak pandai Fatihah, tak boleh terjemah. Takbir kalau baru masuk Islam tak pandai cakap Arab, Allahu Akbar tak pandai, dia boleh terjemahkan.
God is the great. Boleh, tapi wajib belajar. Kalau dia orang Jawa, orang mana ni, orang Minang, Tuhan Maha Gadang, boleh, tapi dia wajib belajar. Itu takbiratul ihram. Fatihah tak boleh terjemah. Tahiyat boleh terjemah. Selawat Nabi boleh terjemah bagi orang yang baru belajar. Salam pun boleh terjemahkan, peace be upon you, peace be upon you. Tapi wajib belajar, ya. Kalau sampai dah 5-6 tahun masih lagi cakap macam tu, tak sah maya. Jadi kita ni semua alhamdulillah dah belajar lama dah. Ini cuma nak beritahulah bagi yang tak mampu. Tak mampu ni sebab apa? Sebab pertama dia baru masuk Islam, ataupun dia baru belajar agama. Jadi dia tak, ada juga orang dah lama Islam tapi baru belajar. Tak apalah, you pelan-pelan belajar. Susah tak mengajar orang ni? Kawan saya pegawai agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, bahagian dakwah, mengajar orang pedalaman masuk Islam tu. Penat mengajar nah. Ngajar Fatihah aja, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Similah, Siraman, Sirahim. Senang betul je, Similah, Siraman, Sirahim. Nak membetulkan tu, ya Allah. Itu nak ngajar tahiyat pun macam tu juga. Ya. Jadi kenalah perlahan-perlahan. Kemudian disunatkan dalam tasyahud untuk bersuara perlahan. Ini tersambung sikit lagi. Saya nak silakan anak anda Syafiq dan Suhail, berilah sikit sebanyak, ambil kursi untuk qasidah sebagai penutup. Penutup dia sebab Ahad ni mereka balik ke Syria, sambung belajar. Itu hari dah 2 tahun tak balik. Balik cuti 3 bulan. Habis kejap 3 bulan 3 bulan. Dan nak balik belajar balik. Tak tahu bila boleh balik. Mungkin 2-3 tahun lagi. Saya kata tak apa, tak balik tak apa, carikan mak kat sana, abah pergi sana. Baik. Nanti tanya dia mana dia. Ada kursi dah. Dah ada kursi. Fadal. Mikrofon itu. Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Qul ya azim antal azim qad hammana هم عظيم قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يعود باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لن
تزل الله أنت القديم قديم في الأزل الله أنت اللطيف لطيف لم تزل الله والنازل ما قد نزل من فادحي الخاطب الشديد قل يا عظيم أنت العظيم قال همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم حي قديم قديم واجد الله باقي غني غني نجيد الله حي قديم قديم واجد الله باقي غني غني مجيد الله عدل إله واحد بر الرؤوف رؤوف بالعبيد قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا خير من الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله السماء فزينت وتضرعت مسكا بك الغبراء
Alhamdulillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, saya nak tamatkan sikit dan kemudian kita akan tangguhkan dengan bacaan doa selamat. Ada dua hajat hari ini. Hajat yang pertama daripada Kak Madiana yang akan musafir umrah dan bersama keluarga, dan kemudian hajat saya dan anak-anak, mereka akan musafir pada hari Minggu ini, insyaAllah. Doakanlah mereka selamat, berjaya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bukan dah nak habis duduk sudah. Baik, saya nak tamatkan sikit dan saya nak jawab dari soalan yang mula-mula saya timbulkan. Orang kata kita ni duk baca tahiyat, ada Nabi, beri salam pada Rasul, selawat pada Rasul. Dia kata Nabi Muhammad tak selamat lagi, sampaikan kita terpaksa doakan baginda Rasul, Assalamualaikum ayuhan Nabi, kesejahteraan atasmu wahai Muhammad. Adakah ucapan itu betul? Dan untuk apa kita ni selawat pada Rasul, beri salam pada Rasul? Baik, sebelum saya nak jawab itu, kita habiskan tajuk kita ini. Dan disunatkan dalam tasyahud untuk bersuara perlahan. Ini yang kita doa amalkan, dan hal ini disepakati oleh semua kaum muslimin. Buktinya adalah hadis baginda. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, minas sunnati ayyukhfa at-tasyahuda, termasuk daripada as-sunnah, yakni amalan Rasulullah adalah kita baca tasyahud ataupun tahiyat itu dengan suara yang rendah perlahan. Ini yang kita doa amalkan. Kalau ada yang baca kuat-kuat, kena nasihatkan dia, Syekh baca pelan-pelan Syekh, makcik baca pelan-pelan. Apa kau cakap? Oh, dia tak dengar. Ya, dan kalau tak dengar tu sebenarnya dimaafkan tak dengar. Tapi ada yang pegang pendapat kan, dia kata tak dengar, kena bagi dengar juga. Dah, memanglah baca tasyahud tu kena, syaratnya kena dengar, tapi dengar bagi orang yang pendengarannya sihat dan tak bising. Kalau bising tak dengar pun tak apa. Ini kuat baca, rupanya telinga dah tak dengar. Itu yang berlaku pada satu cerita pakcik itu. Dia marah bini dia, dia beri salam sampai 5 kali. Dia marah bini, kenapa awak tak jawab salam saya? 5 kali saya beri salam. Kata bini dia, dah 5 kali saya jawab. Rupanya dia yang tak dengar. Rupanya dia nyalahkan orang pula dia, padahal yang tak dengar dia sendiri. Jadi kita macam itulah, baca pelan-pelan. Jadi kalau dah tak dengar tu, disunatkan kita
baca tetap perlahan. Tak dengar, dimaafkan. Dengar ke tak dengar ni? Alhamdulillah. Takut tak apa Ustaz cakap, Ustaz dengar. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Jadi yang kita duk buat tu betul lah selama ni. Al-Hakim, Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih. Apabila ada seorang sahabat menyatakan dengan ucapan termasuk daripada as-sunnah, maka hal itu sama halnya dengan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu maksud minas sunnah, di antara sunnah, maksudnya mereka ambil daripada perbuatan Nabi sendiri. Inilah mazhab yang benar dan diikuti oleh semua ulama dari kalangan ahlu fiqh, ahlul hadis, ahlu ilmu usul dan ilmu mantiq rahimahumullahu ta'ala. Baik, apabila dibaca dengan suara kuat, hukumnya makruh, namun solatnya tidak batal dan tak perlu sujud sahwi. Baca kuat sampai satu rumah boleh dengar, makruh. Tapi kalau mengganggu orang lain, jadi haram. Jadi haram. Ya, ini untuk kita yang beramal. Jadi selama ni kita dah amal 5 rukun bacaan ya. 5 rukun bacaan ini memang antara syaratnya baca dengan betul. Antara syaratnya mesti didengar oleh telinga yang sihat. Dengar. Jadi kalau tak dengar, just miming, tak sah. Tengok tangan pacak je. Rupanya dah sampai asyhadu an la ilaha illallah. Tak sah, dia mesti dengar. Cuma dimaafkan kalau bising, dan dimaafkan pendengarannya sudah tak berapa dengar, tu dimaafkan. Tak dengar tak apalah. Jadi wajib dengar kalau pendengaran kita sihat dan macam ni senyap. Ni pun kalau tutup kipas ni boleh dengar lagi. 5 rukun bacaan. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Orang perempuan pula cancel bab menantu. Kuat betul takbir budak tu. Allahu Akbar. Dengar. Bismillah. Bismillah pun dengar telinga kita. Bismillah. Jadi kalau bismillah tu orang sebelah dengar, dimaafkan. Kalau orang yang ketiga dengar, makruh. Kalau dia baca Fatihah, orang luar dengar, haram. Kalau luar sana dengar, haram jadah. Orang Melaka begitu juga. Bukan saya, orang Melaka. Dia bukan imam. Imam memang dengar sampai luar baca Fatihah. Makmum baca Fatihah sampai luar dengar. Makmum ke apa tadi, tak haram ya. Sama juga baca tahiyat, dengar telinga kita. Kalau orang sebelah menyebelah dengar, dimaafkan. Kalau orang yang ketiga dengar kita baca tahiyat, makruh. Ujung sana dengar, haram tahiyat. Bagi salam dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali jadi imam. Jangan imam pula baca perlahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sudah makmum tak bagi salam, kena muslimah kat belakang. Rupanya imam dah doa lama, imam dia kena kuatlah bagi salam. Ni cerita makmum. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Habislah tajuk kita bab ini. Nanti masuk pula bab selawat Nabi setelah tasyahud. Jadi ini antara rukun bacaan dalam solat. Tadi saya timbulkan soalan. Hari ini ada orang kata, kenapa kita nak kena bagi salam pada Nabi? Kita selawat Nabi. Dia kata Nabi tak selamat ke? Sampai kena doakan assalamualaikum ayuhan Nabi. Ya Allah, kau selamatkanlah, salam sejahtera atasmu wahai Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, engkau berikanlah, limpahkanlah kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, kita doakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Nabi belum selamat. Rasulullah itu sudah dijamin syurga. Saya nak tamatkan ni sebelum kita
berhenti supaya kalau ada yang masih faham begitu Rasulullah belum selamat sehingga kita perlu doakan untuk Nabi, itu namanya dia tak kenal lagi siapa Rasulullah. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah, kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah pernah bersabda, ati babal jannah yaumul qiyamah fa astaftihu. Sabda Rasulullah, nanti hari kiamat saya akan datang ke pintu syurga, saya bercakap kepada penjaga syurga, lalu saya minta supaya penjaga syurga bukakan pintu syurga. Lalu kata penjaga syurga, man anta, siapa tuan? Tanya, siapa tuan? Jawab baginda, saya jawab Muhammad. Kata penjaga syurga, bika umirtu, memang saya diperintahkan tunggu tuan. Pintu syurga ni saya tak buka untuk sesiapa pun selagi tuan tak masuk, tak izinkan, saya takkan benar orang lain masuk syurga. Itu dalil menunjukkan Rasulullah lah penghuni syurga. Selagi Nabi tak masuk syurga, tak ada satu orang pun boleh masuk syurga Allah Ta'ala, walaupun dia Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, alim ulama, orang soleh, orang syahid, tak diizinkan masuk syurga selagi Rasulullah tak masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Kalau begitu difahamkan di situ Rasulullah lah orang pertama akan masuk syurga dan menginjak kaki syurga. Lepas tu kita selawat Nabi, kita selawat ke, kita tak selawat ke, kita beri salam ke, kita tak beri salam, Rasulullah tetap ahli syurga. Kalau begitu kita selawat Nabi untuk apa? Jawapannya untuk selamatkan siapa? Selamatkan kita. Sebab itu Nabi bersabda, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyaran. Siapa yang doakan saya satu kali saja dia selawat saya. Selawat tu doa kita lah. Kita doakan Nabi sekali, Allah akan rahmat dia berapa kali? 10 kali. Jadi kita selawat Nabi bukan untuk selamatkan Nabi, untuk selamatkan kita ni, you know. Yes, itu syurga. Kalau Rasulullah tak masuk, nobody, never and ever never and ever seorang pun tak boleh masuk syurga. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapannya. Jadi kalau ada yang bercakap kita doakan Nabi ni, kita hebat dari Nabi, namanya dia tak kenal lagi siapa Nabi Muhammad. Jadi kita doakan Nabi sebenarnya untuk kita. Satu. Yang keduanya, kita doakan Nabi ni, dia kata, kenapa kita kena doakan Nabi? Patut Nabi yang doakan kita. Apa nak jawab? Siri akan datang. Jawapannya, kalau baca hadis-hadis Nabi, sebelum kita lahir, sebelum Nabi wafat, Rasulullah tak pernah melupakan untuk mendoakan umat baginda. Itu jawapan dia. Sekarang ni giliran kita mendoakan Rasul. Rasulullah sejak dulu lagi dah doakan umat baginda, dan besok bangkit hari kiamat pun antara ucapan Nabi, Nabi kata, saya sujud di bawah arasy, saya tak akan angkat kepala saya selagi Allah tak izinkan. Bila Allah izinkan, Allah berfirman, mintalah aku perkenankan. Apa yang Nabi minta? Umat saya. Nabi tak lupakan kita, doakan kita. Jadi kita ni sekarang giliran kita doakan Nabi. Nanti akhirat Nabi doakan kita, umat saya, sampai nak melintas sirat pun Nabi doakan lagi, Allahumma sallim, ya Allah umat saya selamatkanlah mereka. Itu jawapannya. I bukan marah, tapi I terasa hati, you know. Orang hina I punya Nabi. Kak, kita kena marah kak orang cakap macam tu ke Rasulullah? Patut dia doakan kita ni, kita pula doakan dia. Akak kalau tak reti nak jawab, akak saya ajar cara jawabnya macam ni.
akak naik atas meja ni, akak buat tangan begini kat orang tu, akak lompat, hentak dia, smack down. Itu Nabi tak ajar akak, saya ajar akak. Susah sangat nak mengajar orang macam kalau ada batang penyapu tu sesah je dia orang. Biar kenal sedikit Nabi Muhammad ni, punyalah sayang Rasulullah pada kita. Nabi tak fikir diri Nabi, Nabi fikir umat saya ya Allah, umat saya ya Allah. Apa jawapan Allah? Wahai Muhammad, bawa umat kamu masuk pintu kanan syurga, bawa mereka masuk tanpa hisab. Itu sayangnya Nabi minta pada Allah nak syafaatkan umat baginda. Sayangnya Nabi kata bawa umatmu masuk syurga tanpa hisab. Itu umat lain tak dapat masuk syurga tanpa hisab tau. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa seperti itu yang dapat saya kongsikan sebelum saya naik angin ni sekarang. Baik, saya berhenti dulu. Terima kasih pada semua yang bersama-sama, dan sebagai penutup kita, saya dimaklumkan ada hajat daripada jemaah kita Kak Madiana dan keluarga yang akan berangkat umrah juga. Sebahagian kita mungkin yang akan musafir pergi Mesir ke Balkan ke. Selamat bermusafir, semoga Allah mudahkan perjalanan, dan doakan juga anak saya berjaya, bukan jadi penasyid saja tahu. Balik jadi penasyid, habislah abah tak boleh cari makan. Sendak mereka balik, jadilah orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Muda lagi ni dua-dua ni. Umur dirahsiakan. Baik, sekadar itu sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wa atammut taslimu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini terpelihara daripada maksiat dan dosa, terhindar daripada musibah dan bala bencana, terselamat daripada tipu daya manusia dan syaitan yang durjana. Allahumma ja'al fi safarina, ya Allah, jadikanlah musafir kami ini alal birri wat taqwa, jadikanlah musafir kami dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda, dan jadikanlah amalan kami dalam musafir kami amalan yang mendapat keredaan. Allahumma anta sahib fi safar wa khalifatul fil ahal. Ya Allah, Engkaulah teman kami dalam permusafiran kami dan sebagai pemelihara keluarga yang kami tinggalkan. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil hal wal ma'al. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami dalam setiap ketika ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas, wa rizqan tayyiban, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan kurniakan kepada kami amalan yang diterima. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Ya Allah, kurniakan kepada kami kesihatan dan keafiatan, wal-mu'afah, dan keampunan fid din wa dunya wal akhirah, dalam urusan agama, dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.